memulakan ucapan perbahasan ini dengan menyebut firman Allah Ta'ala, alladzina makkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Suratul Hajj ayat 41, yang bermaksud orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah negeri. Mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran, dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Menunjukkan bahawa di sana ada 4 konsep bagi memerintah negara untuk menjamin segala pengurusan pentadbiran keuangan dilaksanakan dengan betul dan baik dan mencapai kejayaan. Yang pertama, pembangunan insan, pembangunan manusia. Yang kedua, konsep keuangan, dasar keuangan. Yang ketiga, konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang keempat, wawasan yang betul dan tepat. Yang pertama, pembangunan insan, pembangunan manusia. Allah Ta'ala pilih manusia untuk memakmurkan bumi. Wa qad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami memuliakan manusia, anak keturunan Adam. Tak diberi pada binatang, tak diberi pada malaikat, tak diberi pada makhluk yang lain. Dia beri tanggungjawab untuk memakmurkan bumi kepada manusia. Yang penting manusia itu perlu dibangun manusiawinya, dibangun insannya. Untuk membangun insan, mestilah mengikut acuan penciptanya, mengikut fitrah, mengikut naluri, sifat semula jadi. Manusia ada jasad, ada ruh dan akal. Maka pembangunan insan mestilah memenuhi ketiga-tiga aspek ini. Ilmu yang memberi manfaat. Islam membahagikan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain yang wajib atas tiap-tiap orang lelaki dan tiap-tiap orang perempuan. Kebanyakan orang mengenali fardu ain ini sembahyang 5 waktu. Mereka tak tahu termasuk fardu ain juga ialah memahami baik dan buruk, jahat dan tak jahat, betul dan salah. Itu perlu diketahui tiap-tiap orang. Bukan sahaja ajaran Islam, termasuk ajaran kemanusiaan. Ini fardu ain atas tiap-tiap orang, perlu ditanam kepada anak-anak sejak kecil lagi dan dipanjangkan sehingga dia dewasa. Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu kifayah ni bukan sembahyang saja, termasuklah setiap keperluan hidup manusia dalam bidang ekonomi, dalam bidang industri, dalam bidang segala-gala keperluan. Itu fardu kifayah yang wajib ditunaikan. Dan fardu kifayah ni ada kaitan dengan fardu ain. Peranan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda, dikatakan bahasa jiwa bangsa, untuk mengilmukan rakyat dengan sebanyak-banyak dan seramai-ramainya, mestilah dengan bahasa kebangsaan, dengan bahasa ibunda. Ini termaktub dalam perlembagaan, dengan bahasa ibunda, dengan bahasa kebangsaan, supaya seramai-ramai boleh diilmukan. Konsep kewangan, duit halal dan mesti duit berkat. Ini tanggungjawab kepada orang Islam. Kalau duit halal, duit haram, tak berkat. Kemudian pengambilan hasil tidak menindas dan tidak digalakkan berhutang. Jangan menindas. Di sini disebut wa atawuz zakah, dan tunaikan zakat. Zakat adalah satu konsep memungut hasil secara ibadat kepada orang Islam yang disebut oleh Nabi SAW, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil daripada mereka yang berada dan diagih kepada mereka yang memerlukan dan kepada keperluan negara. Hanya dibebankan kepada mereka yang berada. Mereka yang tak berada tak dibebankan dengan cukai. Inilah maka kita cadangkan tol dihapuskan. Tol dihapuskan kerana tol ini melibatkan semua rakyat, termasuk kalangan-kalangan yang terlalu miskin. Maka bila tol naik, begitulah juga barang lain akan naik,
Dan sebab itu kita hapus sebagai satu contoh, di mana cukai-cukai membebaskan rakyat miskin diturunkan. Ini tanggungjawab. Tidak menindas dan tidak digalakkan berhutang. Bukan tak boleh hutang, tapi tak digalakkan berhutang. Pencukaian yang adil. Pencukaian adil saya sebut zakat tadi, tu'khudhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, di mana sepatutnya cukai ini dinaikkan kalangan mereka yang berada. Mereka yang tak berada kalau boleh hapus, kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian mengurus duit, tidak bakhil dan tidak boros. Firman Allah Ta'ala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Dan orang-orang yang bijak, yang Tuhan sayang, ialah orang yang membelanjakan harta, mereka tidak boros dan mereka tidak bakhil, dan mereka sederhana di antara keduanya. Ini diajar oleh Islam. Tidak boros dan tidak bakhil. Keperluan umum hendaklah diutamakan. Keperluan umum hendaklah dijaga dan dipelihara oleh kerajaan. Kadang-kadang kerajaan mengambil kesempatan daripada keperluan umum, di mana disebut dalam satu hadis Nabi bersabda, an-nasu syuraka fil ma'i wan nari wal kala. Manusia itu bersekutu dalam 3 perkara, iaitu air, api dan padang ragut. Itu zaman Nabi SAW. Zaman sekarang ini ditambah lagi air, tenaga, kesihatan, transport, pos, dan termasuklah pendidikan. Pengagihan mesti adil untuk semua rakyat, bukan sebagai rakyat saja. Saya tak nak pergi bajet yang mentang kena ada pengagihan dia, tetapi kadang-kadang tiris yang dia sedari. Banyak janji-janji perumahan nak buat rumah akan dibuat, kita bimbang rumah tu kayu tak ada kualiti, semen tak cukup, besi tak cukup, kerana berlaku kontraktor yang bergile-gile, bertukar, jual, akhirnya rumah tak sempurna. Ini sudah berlaku. Kita bimbang hal ini akan berlaku lagi. Bagi duit tak kena bertempat. Seterusnya konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita perlu menyedari bahawa memerintah negara dengan adil adalah amar ma'ruf. Memerintah negara tak adil adalah mungkar yang sangat besar. Di sinilah maka Nabi SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullah la yawma la zilla illa zilluh al-imamul adil. 7 jenis manusia yang dijanjikan oleh Allah mendapat payungan dan naungannya pada mahsyar pada hari kiamat. 7 jenis. Yang pertama ialah pemerintah yang adil. Disebut pemerintah yang adil yang pertama. Lepas tu barulah pergi ke masjid, barulah berzikir, barulah hal-hal yang lain. Menunjukkan bagaimana pemerintahan negara yang adil adalah perkara makruf yang besar fadilatnya. Hendaklah berlaku adil. Dan Allah menyuruh kamu dengan ajaran yang sebaik-baiknya. Maka pemimpin yang menunaikan amanah dengan melakukan adil untuk semua, pahalanya sangat besar. Tetapi pemimpin yang khianat terhadap amanah, yang zalim, menyalahgunakan kuasa, menjadikan harta negara untuk dia, keluarga dia, kroni-kroni dia, ini satu khianat yang sangat besar. Saya mengharapkan supaya kerajaan bukan saja menubuhkan IKIM, gunakan IKIM ini menjalankan tugas dia, dan memberi sumbangan kepada kerajaan untuk membuat kajian supaya melihat peranan syariat Islam dalam segala aspek, bukan saja aspek munakahat, aspek saka, termasuk aspek jenayah, aspek ekonomi, aspek undang-undang antarabangsa. Undang jenayah, qisas, hudud, ta'zir perlu dikaji. Bukan kaji hukuman, kaji bagaimana proses undang-undang, proses kesaksian, dikaji semuanya. Di mana undang-undang Islam adalah undang-undang yang ada roh, undang-undang yang ada aspek spiritual yang tak ada pada undang-undang yang lain. Di sinilah menyebabkan undang-undang ini lebih mendidik. Di mana undang-undang Islam menggalakkan dibebaskan daripada menghukum, menggalakkan penyelesaian di luar mahkamah. Dengan sebab itu bila ada seorang pencuri yang mencuri, dia bawa kepada Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, adakah awak mencuri?
Dia kata ya. Nabi kata katalah tidak. Katalah tidak. Apa salahnya? Saya mencuri. Walaupun mencuri kelak tangan. Katalah tidak 3 kali. Setelah dia kata dia mencuri, dia mengaku baru dia potong. Menunjukkan bahawa undang-undang ni lebih mendidik, bukan untuk menjatuhkan hukuman. Sepatutnya undang-undang ni dikaji dengan sesungguh-sungguhnya. InsyaAllah dengan kita melaksanakan semua perkara tersebut, kita dapat mewujudkan sebuah negara yang melahirkan masyarakat madani. Masyarakat madani dia peringkat nasional dan peringkat antarabangsa. Makna masyarakat madani ialah masyarakat yang bertamadun, yang bertimbang rasa. Ini makna madani. Bertamadun, berilmu, bertimbang rasa, tukar menukar di antara satu sama lain dengan konsep yang adil untuk semua.